Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar budak-budak semua? Sihat? Seharap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar awak semua subjek ibadat darjah 4 dalam bab yang kedua iaitu wuduk. Sebelum Ustaz mulakan, marilah bersama kita baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan. Okey, sebelum ni kita dah Ustaz dah uraikan tentang pentingnya wuduk. Dan sekarang kita masih dalam bahagian wuduk. Sebelum ni Ustaz dah huraikan tentang rukun yang pertama iaitu niat. Yang kedua, membasuh muka. Pada hari ini Ustaz akan menghuraikan tentang rukun wuduk yang ketiga iaitu membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Okey, tengok. Bagi orang yang dijadikan oleh Allah dua tangan yang tidak bersiku, hendaklah ia membasuh kadar keduanya. Kalau orang ni Allah ciptakan tak bersiku, mungkin dia tegak ke kan, maka basuh sajalah dua ni, basuh, itu dua, basuh je. Ataupun dia pendek kan, siku tak ada lengan je, basuh lengan je. Basuh lengan ni. Dah dikira membasuh kedua-dua tangan. Yang kedua ialah wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu, walaupun tebal, zahir dan batin, atau daging yang tumbuh padanya, atau jari yang lebih dan juga termasuk kuku. Maksudnya wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu. Bulu tebal ke halus ke mesti kena sapu. Zahir dan batin. Mesti basuh. Pastikan sampai ke kulit. Kalau perlu sapu, sapulah masa kita lalukan air tu, sapu. Bagi yang bulu tebal, bagi yang bulu nipis, insya-Allah mudah aja sampai kulit. Dan bagi yang daging terlebih, daging yang tumbuh padanya, ada daging lebih, setengah orang ada Allah ciptakan dia ada daging terlebih, daging yang terlebih tu basuh juga, dia sebab dia kira tangan juga, dan atau jari yang lebih dan juga termasuk kuku, jari terlebih. Ustaz pernah jumpa ada budak tu jari terlebih. Kalau ada jari terlebih, basuh juga. Biasanya kita kena menjadi kan. Mungkin ada orang tu jadi ada tambahan satu lagi, ada 6. Maka yang ke-6 tu basuh juga. Dan termasuk kuku. Kuku tu dikira kuku dikira. Sebab itulah kuku ni kita kena jaga kebersihan dia. Potong, kena potong. Kalau panjang kena potong. Dan seterusnya, wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku yang menegah air sampai ke bawah kuku. Begitu juga wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Wajib hilangkan kotoran bawah kuku ni. Dia boleh bagi, kalau kotoran tu banyak, kena buang. Sebab dia akan menghalang air untuk sampai ke kulit bawah kuku ni. Bawah kuku dan kulit tu. Ni dikira anggota tangan. Maka kena pastikan dia sentiasa bersih.
bersihkan. Sebab itulah sebagai orang Islam, sunnah kita motong kuku. Sunnah. Kalau boleh buat setiap minggu, setiap Jumaat potong kuku. Pastikan kuku tu ni pendek. Kalau pendek, insya-Allah mudah air nak masuk ke bahagian bawah kuku ni. Tak ada kotoran. Kalau ada pun senang dibersihkan. Kalau kuku dia panjang, susah. Akan ambil batang lidi yang kena buang. Susah. Lebih elok potong, pendekkan je. Senang kita nak jaga. Yang pertama, mudahkan air wuduk kita nak tembus kepada kita punya bawah kuku ni, bahagian jari ni. Yang kedua, tak adalah kita makan ni dengan kotoran-kotoran yang ada pada kuku ni. Bayangkan kalau kuku kita ni tak jaga kebersihan untuk kita makan. Makan kita tu dibimbangi akan termasuk kuman sekali kotoran yang ada pada kuku tu. Jadinya tak elok. Dan bagi ada duri termasuk tercucuk duri ke ataupun ada serumbar ke masuk kita punya jari ke tapak tangan ke ataupun kat mana dalam kita punya bahagian tangan, kena buang. Kena buang. Sebab benda tu akan menghalang air daripada sampai ke kulit. Yang seterusnya, tidak wajib menghilangkan keruping kudis, iaitu kulit kudis yang biasanya kalau kita kena tu luka, lepas luka tu macam dah kering atau keluar hitam, itulah keruping. Walaupun mudah dibuang, tak wajib buang, tak perlu buang pun. Kalau kita ada keruping, kita basuh je macam biasa, tak perlu kopik. Bimbang kita kopik, kulit tu tak elok lagi, berdarah, lagi susah. Lebih elok kita biarkan je. Yang seterusnya, bahagian rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian kepala. Tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul sekiranya ditarik keluar dari had kepala. Tak memadai, maksudnya tak cukup. Kalau orang tu rambut dia panjang, disanggul ataupun diikat, lepas tu dia sapu rambut dia masa wuduk, tak memadai. Lebih-lebih lagi kalau orang tu buka sanggul dia ataupun cabut dia punya ikatan dia, rambut dia lebih daripada had kepala, maka tak cukup. Maksudnya apa? Kalau orang yang rambut panjang lebih had kepala ni, seeloknya buka je dia punya sanggul dia ataupun buka dia punya ikatan dia, baru boleh sapu rambut dia. Tapi kalau rambut orang tu pendek atas pada had kepala, dalam had kepala ni bawah sini kan tak lebih bahu ke ataupun bawah bahu ke kan, ataupun betul-betul dekat atas kepala ni, kalau dia keambut, dia masih boleh sapu. Yang seterusnya, menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu di mana-mana bahagian kepala, walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Basuh kepala ni memadai sapu kat mana-mana bahagian kepala. Sini ke, sebelah sini ke, belakang sini ke, yang penting dalam kawasan kepala. Walaupun bahagian kepala tu termasuk bahagian muka. Contohnya yang sini. Sini kan kadang dia sepadan kepala dengan muka kan. Kalau basuh bahagian sini pun terkena bahagian muka pun tak apa. Tak apa. Sini ke kan, sini kan nak masuk ke bahagian muka kan. Basuh bahagian sini. Pun tak apa, boleh. Yang seterusnya, tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan. Oleh itu, memadai menyapunya dengan kayu atau seumpamanya. Syarat nak sapu kepala ni tak perlu dengan guna tangan saja. Tapi kalau orang tu sempurna sihat, guna tangan. Tapi kalau orang tu lumpuh ke, cacat ke kan, tak ada tangan, cukuplah sapu tu dengan menggunakan objek yang lain.
Contohnya seperti kayu ke, plastik ke, atau apa-apa lah. Contohnya kalau dinding tu basah, dinding ada satu dinding kat bahagian tepi mana panggil atas dekat tempat duduk dia kan, basah, sapu. Sapu kepala dia kat tempat basah tu. Boleh. Boleh. Yang seterusnya, membasuh kepala atau meletakkan tangannya yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangannya adalah memadai. Kalau orang tu basuh kepala dia, basuh kepala dia, cuma letakkan kepala saja, letakkan tangan dekat kepala dia, tangan basah ni letak kat kepala saja, pun dah cukup sebenarnya. Tak pun nak gerakkan. Ini bagi kes kalau orang tu yang dia cacat ke ataupun dia tangan dia sakit kan, buat sini tak apa. Tapi kalau kita sihat normal, buat macam biasa, sapu macam biasa, gerakkan. Okey, yang seterusnya, rukun wuduk yang kelima ialah membasuh kedua-dua kaki hingga ke pukul lali. Tengok, jika seseorang memakai kasut ataupun muza, muza ni adalah sejenis stokin, stokin yang dibuat daripada kulit. Bab muza ni ataupun hoof ni, insyaAllah kita akan belajar di masa akan datang, bab yang akan datang. Kalau kita nak tahu muza ni apa, hoof ni apa, dia tengok kat Google. Contohnya kita tengok hoof. Ni rupa dia. Dia bentuk macam stokin tapi dibuat daripada kulit. Kalau orang ni pakai hoof, tak perlu tangkap hoof pun. Tak perlu nak buka hoof tu baru sapu kaki, basuh kaki. Tak perlu pun. Orang tu kalau pakai hoof, dengan hoof sekali basuh pun tak apa. Sebab hoof ni hukum dia agak berbeza sikit. Wajiblah menyapu kasutnya atau membasuh kakinya. Boleh juga kalau hoof nak buka, basuh kaki macam biasa pun boleh. Yang seterusnya, wajib membasuh sesuatu yang berada di atas kedua-dua kakinya seperti bulu dan seumpamanya. Sama macam tadi, basuh tangan. Wajib basuh apa-apa yang ada pada kakinya. Kulit lebih ke, jari lebih ke. Kalau ada duri pada kaki tu, kena cabut. Kalau bulu dia tebal, basuh juga. Tapi kena lebih teliti, supaya air itu sampai ke kulit. Yang seterusnya, tertib. Yang terakhir yang aku nak kenal ialah tertib. Tertib ini mengikut susunan sebagaimana yang diketahui di atas. Memula niat, basuh muka, basuh tangan, basuh sebahagian kepala, basuh kaki, dan tertib. Mesti kena ikut tu. Tak boleh kita nak suka hati nak basuh kaki, atau nak basuh tangan, basuh muka, tak boleh. Mesti kena ikut turutan. Okey, yang seterusnya yang kedua, jika terlupa untuk melakukannya secara tertib, tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib. Kiranya orang tu ambil wuduk, mula niat. Dia buat niat. Yang kedua, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka. Basuh kepala. Ni betul. Yang betul, niat, basuh muka, tangan kan. Bila sampai yang keempat ni, dia basuh kaki dulu, baru basuh kepala. Jadinya, yang dua yang terakhir tu, salah kan? Dia kena buat balik. Basuh kepala dulu, baru basuh kaki. Tu cara dia. Kalau terlupa, bahagian yang salah tu, yang kita tertib tu, tidak dikira, terbatal. Maka dia kena ambil yang betul balik lah. Ambil basuh kepala dan baru basuh kaki. Barulah ikut tertib. Tak perlu kita nak ulang pada awal tu. Tak perlu kita nak ulang pada awal.
kita check balik. Mana yang kita ikut tertib tu, kita buat balik. Tapi kalau kita langsung tak ingat kita sampai mana tu, itu barulah seeloknya mula dari awal. Mula dari awal. Yang ketiga, jika 4 orang mewudukkan seseorang dengan izinnya secara serentak membasuh semua anggota wuduk, terangkatlah hadas bagi mukanya saja sekiranya ada niat ketika membasuh muka. Contoh orang ni sakit. Tukang ambil wuduk ni ada 4 orang. Seorang ni tukang basuh muka. Yang kedua ni tukang basuh tangan. Yang ketiga ni tukang basuh kepala. Yang keempat tukang basuh kaki. 4 orang ni ambil wuduk secara serentak. Pada seseorang ni, pada orang sakit ni ambilkan wuduk secara serentak. Maka apa yang terangkat? Bahagian wuduk mana yang dikira? Satu saja, iaitu muka. Maka yang lain, tangan, kepala, kaki, tak dikira. Yang lagi 3 tu kena buat balik lah. Kena buat balik ikut tertib. Contohnya, yang pertama, caranya, lepas orang yang basuh muka tu dah siap, niat sekali lah, niat wuduk sekali, maka orang kedua barulah basuh tangan. Bila orang kedua tu dah siap basuh tangan, barulah orang yang ketiga basuh kepala. Bila orang ketiga ni dah siap basuh kepala, barulah orang yang basuh kaki ni buat basuh kaki. Baru dah ikut tertib. Kalau macam tadi tu serentak ambil wuduk, dikira satu saja muka. Yang lagi 3 tu tak dikira. Jadi kena ulang balik ikut tertib. Macam tadi tu. Yang keempat, seseorang yang berhadas kecil menyelam di dalam air dengan niat wuduk adalah terangkat wuduknya walaupun dia tidak diam lama di dalam air, kerana tertib itu berhasil pada beberapa detik yang sedikit. Contohnya orang ni nak ambil wuduk. Nak wuduk. Orang yang belum ada wuduk ni dikira berhadas kecil lah. Dikira berhadas kecil. Orang ni nak ambil wuduk, caranya macam mana? Dia ambil niat misalnya, niat ambil wuduk, lepas tu masuk dalam sungai. Dia menyelam dalam sungai dan laut tu kan. Lepas tu dia keluar balik. Tak lama pun. Masuk, tu keluar balik. Masuk tu maksudnya satu badan lah. Satu badan dia masuk dalam air, lepas tu dia keluar balik. Maka terangkat tak wuduk dia? Terangkat. Terangkat. Sebab apa? Dia dah buat sekali tu. Dah ikut, dah semua anggota wuduk tu dah kena air, dan dia dah automatik, secara tak langsung dia dah ikut tertib. Tertib. Sebab kerana tertib itu berhasil pada beberapa detik yang sedikit. Walaupun dia tak duduk lama dalam air tu, sekejap dia, lepas tu dia keluar balik, dah kira tertib lah. Nak dibandingkan yang tadi tu, hal tadi yang macam ni, orang ni ambil wuduk secara serentak, itu tak boleh. Itu kena ikut tertib juga, kena ikut satu-satu. Tapi kalau orang ni menyelam terus dalam air, maka dah kira tertib. Sah wuduknya, terangkat wuduknya. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung dalam bahagian sunat wuduk. InsyaAllah sampai sini saja pelajaran pada hari ini. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi murid